Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, malam ni sambung pengajian kitab Musalli surat 8. Bukan, muka surat 6 Jawi muka surat 6 9 daripada atas. Rumi ni tak jumpa cari lagi. Muka surat 13. Rumi muka surat 13. Kita masih lagi membincangkan tentang syarat sah semayang. Kita dah bincang yang pertama, masuk semua sekali ada 9 syarat sah semayang. Masuk waktu kita dah selesai, adat kiblat dah selesai, menutup aurat dah selesai, tahu cara semayang, kena tahu kat cara semayang, tahu kaifiat semayang dah selesai. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil, kena ada wuduk dan tak boleh berhadas besar ketika solat. Kalau tak sah, dah selesai. Itu yang kelima. Masuk yang keenam. Yang keenam pun kita masuk sikit aja pada baru ni. Sikit aja. Kita tak sempat nak masuk banyak. Yang keenam tu, syarat sah sembahyang yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Keenam, yang keenam daripada 9 syarat sah sembahyang, iaitu suci ia orang sembahyang tu kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau kat badan kita ada najis, belum tentu tak sah. Belum tentu. Mungkin sah juga. Mungkin sah, mungkin tak sah. Kalau ada najis dekat badan ketika sembahyang. Yang mana yang tak sah? Jika najis tu najis yang tak dimaafkan, maka tak sah sembahyang. Tapi kalau najis yang ada tu najis yang dimaafkan, sah. Dan kita juga bahas sebelum ni, dia ada najis kat badan dia, tapi najis tu dimaafkan, maka sembahyang dia sah. Dan kita bahas najis yang dimaafkan pula ada banyak. Najis yang dimaafkan nisbah makan boleh. Najis yang dimaafkan kalau ada kat badan. Najis yang dimaafkan kalau kita nak berobat dengan dia, berobat dengan najis. Najis yang dimaafkan kalau kena air tu tak bertukar, air tu kekal mutlak. Jadi dia banyak jenis najis yang dimaafkan. Bukannya bila kita kata najis dimaafkan, maaf je semua perkara. Kena semayang pun sah, makan pun boleh. Tak. Semayang boleh, tak boleh makan najis tu. Contohnya ada darah sikit kat baju kita, kat tangan kita, semayang sah sebab sikit. Najis tu terlalu sedikit, kecil daripada 10 sen. Boleh makan? Tak boleh, hukumnya haram. Macam itulah. Najis yang ada kat badan, darah yang ada kat badan, sikit, kecil, ada kat badan,
masih lagi sah semayang sebab kecil darah tu. Kalau darah tu juga kita celup dalam baldi, adakah air tu bertukar status? Bertukar, dia jadi air mutan najis, dia tak mutlak dah. Tadi kata sah semayang. Najis tu hanya dimaafkan bagi semayang aja. Dia tak boleh makan, dia tak boleh kena air. Macam tu juga najis yang dimaafkan bagi berobat. Kita boleh je berobat dengan najis jika tak ada ubat yang suci. Boleh berobat dengan najis. Okay. Adakah bila boleh berobat dengan najis, bila nak semayang tak payah basuh? Tak boleh, dia tak maafkan bagi semayang. Semayang tak boleh ada najis. Kan boleh berobat. Memang boleh berobat, tapi semayang tak boleh. Dia banyak kategori yang kita pinjam panjang lebar dah kot. Panjang lebar dah lepas. Jadi, yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Yang tiada dimaafkan pula terbagi tadi. Dekat mana kena suci daripada najis? Atau bahasa lain, dekat mana tak boleh ada najis ketika semayang ni? Kalau ada najis tak sah ni, kat mana? Pada tubuhnya. Dekat tubuh. Bila kita sebut tubuh kita ada zahir, ada batin. Masalah juga tu. Ada zahir, tubuh kita ada luar, ada dalam. Tubuh kita pula ada, kita panggil luar, ada dalam mulut. Dalam mulut tu dalam keluar. Masalah juga tu. Jadi pengarang kita Syekh Al-Fatani tulis tubuh aja. Maka bergantung kepada orang yang mengajar lah nak terangkan ke tidak. Kalau malas terang, tubuh ni tak boleh ada najis. Lepas tu kat baju, kat kain tak boleh, kat tempat tak boleh. Terus boleh? Boleh, no problem. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi bila didetailkan, sudah. Bila jadi masalah tak boleh. Kata dah belajar musalli. Lepas tu kita belajar kitab ni, walaupun kitab yang sama, kalau berbeza guru, dia akan berbeza maklumat yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Bergantung kepada guru tu, dia nak ajar sedetail mana. Inilah contohnya. Kalau sebut tubuh badan kita ada dalam perut ni, tubuh juga. Usus besar, ada tahi, tubuh juga. Kat luar ni pun tubuh juga. Zahir dengan batin dia panggil. Soalannya ada istilah di alam barzakh. Nak kata luar tak, nak kata dalam tak? Nak kata zahir tak, nak kata batin tak? Saya istilahkan dia alam barzakh di antara. Dalam mulut, dalam hidung, bukan dalam hidung ni. Dalam hidung ni tahu dah batin. Ni dalam ni, kelopak. Mata, telinga kalau dalam gegendang tu kita panggil dalam dah. Yang tepi-tepi ni. Tapi yang paling ketara sekali, mulut dengan hidung. Dalam mulut dengan dalam hidung. Zahir ke batin? Nak kata zahir, dia dalam. Nak kata dalam, dia bukan dalam sini. Nak kata luar, nak kata zahir, boleh jadi zahir yang dalam ni. Nak kata zahir tak boleh, mungkin dia batin dalam ni. Apa bukti dia batin dalam mulut? Dekat lidah kita ni, apa buktinya batin? Buktinya ketika ambil wuduk, wajib basuh muka. Tak wajib koma sunat. Maknanya dalam tu batin lah. Ya juga. Logik. Puasa pula, kalau masuk ke dalam batin, batal puasa. Masuk dalam mulut, tak batal lagi. Dia kena telan kan? Maknanya zahir lagi lah. Logik tak? Logik. Boleh. Tapi adakah kalau ada najis kat mulut, kita sebab bincang bab najis. Dalam mulut ni, dekat lidah ni ada najis. Macam mana najis boleh ada dalam mulut? Dia makan tai ayam ke? Jangan bagi contoh tu. Mungkin gusi berdarah. Takkanlah makan najis kot. Kan? Jadi ada najis dalam mulut dia. Adakah sah sembahyang dia? Sebab kalau puasa letak dalam mulut sah lagi, tak batal lagi. Kalau puasa tak dalam mulut, jangan masuk ke ni makhraj ha ke bawah baru batal, ha ke atas tak batal. Maknanya dalam mulut ni zahir lah. Dalam masalah puasa. Sebab dalam masalah puasa masuk ke batin baru batal. Okey, dalam masalah puasa dalam mulut dia panggil zahir. Dalam masalah mandi wajib, dalam mulut ni dia panggil zahir ke batin? Senang je nak tahu zahir ke batin. Mandi wajib alirkan, kenakan air ke seluruh anggota zahir. Batin tak wajib. Dalam perut tu tak wajib masuk paip, basuh dalam perut tak wajib sebab dia batin. Batin tak wajib, hanya zahir je. Soalan, ketika mandi wajib tak koma? Tak wajib, sunat. Maknanya zahir lah. Maknanya batin lah, bukan zahir. Sebab kalau zahir wajib basuh mulut ketika mandi wajib. Tapi tak wajib pun, sunat aja. Maknanya dalam ni dikira batin. Dikira batin dalam mulut. Maknanya kalau puasa dikira zahir. Sebab tu tak batal puasa. Dalam masalah mandi wajib dia batin pula.
Nampak dia ada. Memang macam tadi lah. Kalau kita dah dengar yang baru ni, berapa 2 minggu lepas baru ni, saya bincang berkaitan dengan najis, dimaafkan bagi makan, dimaafkan bagi berubat, tak dimaafkan bagi air, dia akan faham. Oh, tu konsep dia. Bukan asal dimaafkan, maaf semua, tak. Dimaafkan bagi makan. Darah yang ada kat daging, yang kat dalam tu, kalau kita makan sekali dengan darah, maksudnya masuk dalam kari, sup kita, maaf. Oh, tapi kalau kita ambil daging tadi, kita perah masuk dalam cawan, lepas tu kita minum, sedangkan sama je kalau masuk dalam kari pun kita hirup tu juga. Tapi kita masuk dalam cawan dulu dengan merah-merah tu kita minum, haram pula. Oh, kita akan nampak oh ini kaedahnya yang kita bincang sebelum ni. Samalah kaedahnya dalam bab ni. Dalam masalah zahir dan batin, dia bergantung kepada cerita apa. Cerita pasal apa ni? Cerita pasal wuduk dalam mulut ni, batin. Sebab tu tak payah basuh. Tak wajib basuh, tak wajib khomo, sunat khomo. Sebab basuh muka wajib zahir, batin tak wajib. Macam tu juga dalam hidung. Dalam hidung zahir ke batin? Dalam masalah mandi wajib wuduk, dia adalah batin. Sebab tu ketika wuduk dan mandi wajib, tak wajib masuk dalam air. Dia panggil istinsyak, masuk air dalam hidung tak wajib, sunat aja. Sebab dalam masalah mandi wajib dan wuduk, dia dikira batin, dia tak kira zahir. Kalau tidak, main korek hidung lah kita tengah ambil wuduk. Okay. Tapi dalam masalah puasa, dia zahir ke batin? Senang je nak tahu zahir batin. Kalau korek, batal tak? Tak batal. Bila tak batal, dia maknanya zahir. Dalam masalah puasa, zahir. Yang batin ni dekat dalam ni, yang tak boleh masuk jari, setakat korek kelopak ni, dia panggil zahir lagi. Zahir dalam masalah apa ni? Dalam masalah wuduk. Kalau dalam masalah wuduk zahir, wajib basuh hidung, basuh dalam hidung. Tak wajib basuh kan? Maknanya dia batin dalam masalah wuduk. Dalam masalah mandi wajib. Dalam masalah puasa, dia zahir, batin kat dalam ni pula. Tu saya panggil alam barzah tu. Nak cakap payah di antara dunia dan akhirat. Alam barzah. Nak kata belah ni bab lain, bab ni bab lain. Okey, kembali kita bab najis. Bila disebut tubuh ni, tubuh. Jadi dalam hidung ni, dalam bab najis, dia zahir ke batin? Okay. Jika dia batin, dalam hidung, dalam mulut ada najis, maka jika dia batin, maka tak ada masalah sebab batin. Ni masalah sembahyang. Kalau dia zahir dalam masalah najis, kalau hidung ni zahir, dalam hidung zahir, dalam mulut zahir, kalau sembahyang tak sah. Sebab ketika sembahyang wajib zahir tu suci daripada najis. Habis kan ada tai hidung, tai gigi, itu kan tai. Itu tak najis, itu bahasa Melayu aja. Tai hidung, tai pusat, tai telinga, tai mata, itu semua bukan najis. Cuma bahasa Melayu dia panggil tai juga. Sebenarnya tak ada penuh dalam poket. Apa dia ni? Tai telinga. Poket ni tai hidung, penuh, sembahyang sah. Sembahyang sah. Ada setitik je air kencing dalam poket, tak sah dah. Setitik je, tak sah. Habis tai hidung penuh dalam poket, tai telinga penuh dalam poket, sah. Sebab tu bukan tai, kita bahasa Melayu je panggil. Jadi dalam hidung, dalam mulut, nisbah semayang tadi, dia zahir ke batin? Nisbah najis yang ada dalam hidung dan dalam mulut, dikira zahir ke batin? Dikira zahir. Dengan maksud, kalau ada najis dalam mulut, ada najis dalam hidung, ketika semayang tak sah. Hidung yang mana? Hidung kelopak ni. Mulut yang mana? Mulut sampai ha. Ha, kha atas lagi kan? Ha, kha, a atas lagi tu. Bawah ni ha, bawah. Pernah lupa dah makhraj tu. Bawah lagi. Ha, kha atas. Kha tu kalau ada najis dekat kha tu, tu masih lagi kalau ada najis tak sah sembahyang. Dikira zahir. Tapi kalau ada kat atau ha, border, bolehlah ha, ataupun tu bawah dah tu. Ada 2 huruf je. Saya pun dah lupa. Lama tak tengok. Ada 2 huruf je bawah ha ni. Tak silap ain dengan alif Ain dengan hamzah. Ha, kha dah atas dah. Yang lain mim nun semua duduk depan dalam ni. Tu kena mengaji juga tajwid makhraj, sebut makhraj tu. Jadi bawah ha ada najis, no problem. Kan orang nyakit GERD kan. Naik turun panas, naik entah apa benda naik tu najis lah tu kiranya, sebab dia benda dalam kan. Naik turun sampai ke sini masih lagi tak batal sebab dia bawah ha. Tapi kalau najis ada dalam mulut ha ke atas, dia panggil zahir.
Hidung pun daripada dia punya khayshum, tempat dengung, tu dengung kat ni, tak boleh masuk lah. Jari kecil mana pun tak boleh masuk. Dia kena masuk cotton bud, baru boleh masuk, baru masuk. Setakat jari kecil pun takkan boleh masuk. Sampai situ zahir. Atas pada tu kita panggil masuk dalam otak kot. Atas dalam tu tu batin. Tu tak apa, ada najis dalam tu. Memang mungkin ada dalam tu ada darah ke apa. Ni luar ni. Kenapa dalam hidung ada najis? Dia pergi hidu tai lembu ke? Hidu tai lembu tak masuk najis. Tapi macam mana? Fikirlah agak-agak mungkin hidung berdarah. Begitulah, bila hidung berdarah, buang, kan ada lagi kesakitan darah. Maksud itu maksudnya dalam hidung dia ada najis. Dalam mulut ada najis, mungkin gusi berdarah, mungkin dia muntah najis. Lepas tu tui ludah sampai putih. Dia tak basuh dengan air mutlak lagi, maka mulut muntah najis, masih lagi ada najis. Itulah maksud mulut bernajis, hidung bernajis. Kalau telinga payah sikit lah nak contoh, sebab tempat yang tak boleh masuk jari semua zahir. Jadi kalau dalam tu baru batin, dekat gerendang tu ataupun tempat lubang telinga, ni lubang telinga dalam, dia jatuh tu, dekat sini semua dia panggil batin dah. Okey, kalau ada najis di situ ada, maka tak sah sembahyang. Cerita pasal tubuh ni tak masuk lagi bab kain, cerita pasal tubuh. Jadi hati-hati kalau ada najis. Macam mana? Mungkin gusi berdarah, koma dulu. Dia berbeza dengan penyakit. Kalau orang tu berpenyakit gusi berdarah, sentiasa berdarah, itu dimaafkan. Sebab dia memang jenis penyakit. Ini tak, dia cabut gigi, lepas tu berdarah. Dia wajib, kalau ada masa semayang lagi, dia wajib tunggu sampai berhenti, koma baru semayang. Kalau dah ujung waktu dah, kalau dia nak tunggu memang tak berhenti, darah ni tak tahu bila berhenti, maka dia kena koma dulu, letak kapas, dimaafkan kalau keluar darah. Walaupun begitu tak boleh telan hukumnya haram. Sebab najis kan. Nak baca macam mana, Elio penuh dalam mulut tak tahu. Macam tu pandai-pandai lah buat macam mana pun. Cuma nak bagi tahu, najis kalau ada dalam mulut, kalau ada dalam hidung, maka dia dikira zahir dalam masalah sembahyang, dengan maksud kena sucikan. Kalau muntah pun kena koma. Asalnya ambil wuduk tak wajib koma, sunat. Dia jadi wajib sebab ada najis dalam mulut dia. Macam tu kalau mata, dalam mata sama juga, zahir mata. Kenapa dalam mata ada najis? Saya pernah ada cerita sebelum ni kan, dia titik air kencing kan, orang dulu ada yang titik susu ibu. Bukan susu ibu dia, susu manusia, titik dalam mata kalau sakit penyakit mata merah yang berjangkit tu. Tapi kalau dah tak ada susu, takkan nak pakai susu, minta susu sikit nak titik dalam mata. Ni zaman dulu, sekarang dah ada air mawar, pakai je lah ubat sekarang, ni dulu. Tapi kalau susu ibu tak najis, tak ada masalah, di semayang sila semayang, tak payah basuh pun. Tapi kalau dia pakai susu beruk ke, susu kucing, adalah betul-betul dulu masuk dalam mata. Maka susu beruk, susu kucing najis, sebab kita tak boleh makan kucing tu, kita tak boleh makan beruk tu, tak boleh makan. Kalau semelih pun tak boleh makan, kalau tak semelih pun tak boleh makan. Maka susunya automatik najis. Kita tuang dalam mata. Apa sebab buah dalam mata? Sakit mata. Kenapa tak ada ubat lain ke? Tak ada. Boleh berubat dengan najis. Tapi nak sembahyang wajib basuh mata. Gendam. Kalau pakai air kencing tu sama juga. Dia kencing, biasa kencing sendiri lah, tak ambil air kencing orang. Ambil titik dalam mata sebab penyakit tadi. Kenapa pakai air kencing ni? Teruk sungguh. Tak ada ubat ke? Tak ada ubat. Waktu tu lah tak ada ubat yang mujarab. Ubat lain semua tak berkesan. Buah air kencing 2 hari selesai. Orang dulu cerita, orang tua-tua dulu. Saya dengar cerita pun orang tahun 90. Orang umur 90. Pada tahun 90. Sekarang ni meninggal lah kot. Orang pula duduk tu, ulu dalam, dekat keruh, dekat penggalah hulu. Tanya orang. Dia kata gitu orang dulu. Dia kata orang dulu. Dia tu dah dulu dah, umur 90. Maknanya lama. Sebab tak ada ubat-ubat gitu. Maka caranya titih air kencing dalam mata. Tak ada masalah sebab tak ada ubat lain. Habis tu kalau nak sembahyang wajib basuh sebab dia zahir. Okey. Apa lagi? Okey, habis lah. Tu bab tubuh. Jika ada najis dekat tubuh, maka tak sah. Kalau najis tu dimaafkan, baru sah, baru tak ada masalah. Najis yang dimaafkan, kita bincang sebelum ni, darah yang sedikit. Darah ajnabi dia panggil, darah yang lain. Kalau darah dia banyak mana pun dimaafkan. Darah dia banyak mana pun dimaafkan. Cerita sahabat,
kena panah, tak boleh nak cabut. Kemudian dia kata tunggu aku semayang dulu. Semayang cabut kan, tak terasa. Khusyuknya para sahabat semayang. Kita khusyuk, kita hanya kalah diganggu oleh seekor nyamuk pun dah gagal. Seekor nyamuk pun menyebabkan kita tak jadi khusyuk dah. Seekor nyamuk cukup dah. Tapi para sahabat kena panah, nak tarik sakit, kejap aku semayang, Allahu Akbar, tarik, tak rasa dah. Kerana Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia ingat terus kebesaran Allah. Sakit tu kecil, tak rasa langsung dah. Tu para sahabat dulu. Jadi poin dekat sini apa? Maka ketika panah tu kena, mesti darah banyak. Sahabat tak reti hukum bekah ke? Sampaikan semayang juga, najis tu darah. Boleh, kerana najis tu, kerana darah itu darah dia sendiri. Maka banyak mana pun dimaafkan. Macam kalau sakit kan, kita balut, potok mengalir, dimaafkan. Sebab dia sakit, dimaafkan, darah sendiri. Tapi kalau darah ajnabi dia panggil, darah bukan darah dia, darah orang, darah binatang, darah nyamuk, darah ayam, ada kat dia, sedikit dimaaf. Ada kat dia ketika semayang, sedikit dimaaf. Sedikit tu kadar seposen ke bawah, tu sikit. Seposen ke atas dia kira besar lah, tak maaf. Habis tu darah tu berlambak-lambak sampai meleleh-leleh. Kalau kata dekat sini, meleleh sampai ke kaki, banyaknya darah tu, maaf, sebab darah sendiri. Sebab darah sendiri. Dan dia ada kecuali sikit. Kecuali darah sendiri yang keluar dekat lubang terbuka, maka yang itu sikit dimaaf, banyak pun tak maaf. Keluar ke hidung banyak, tak maaf. Keluar ke hidung sikit, pegangan ni ada sikit tu pula bawah seposen, maaf. Kalau banyak keluar, batal semayang. Habis tadi kata banyak dimaaf. Banyak kalau bukan keluar ikut lubang terbuka. Kalau keluar ikut selain daripada lubang terbuka, tertoreh apa semua, no problem, dimaaf walaupun banyak mana sekalipun. Kalau keluar dekat hidung, sikit maaf. Keluar kat mulut, sikit maaf. Sikit tu seposen ke bawah, besar dia. Keluar kat telinga, seposen maaf. Sebab apa? Sikit je, darah sendiri. Kerana keluar ikut kubul dan dubur, terus batal. Sebab tak boleh lah. Kubul dan dubur keluar kan, mana boleh. Memang batal wuduk dah kat situ. Bila batal wuduk, batal semayang. Kubul dubur sikit, seposen pun tak boleh. 5 sen, setitik pun tak boleh. Sebab kubul dan dubur keluar kat situ. Keluar kat telinga, hidung, mulut, mata. Keluar sikit, maaf. Banyak, tak maaf. Banyak, tak maaf. Kalau selain daripada tu, keluar sebab luka dan sebagainya, banyak mana pun maaf. Sebab dia bukan jalan dia. Nak buat macam mana dah keluar darah. Okay. Itu zahir. Sekarang saya sebut tadi semua tu, perbezaan di antara zahir dan batin. Tubuh tu. Tubuh. Ada dimaaf, ada yang tak dimaaf. Zahir pula bergantung kepada cerita apa. Cerita ni, bab ni zahirnya lain. Bab ni zahirnya lain. Bab ni dia batin. Bab ni dia zahir kan. Cerita tadi. Habis macam mana dengan dalam, batin realnya? Saya dah cerita zahir, realnya zahir. Dah cerita alam barzah di antara zahir dengan batin. Ni batin betul. Masuk batin betul, ke dalam, ke bawah. Semua ke dalam. Dalam darah kita yang duduk berjalan sekarang ni, batin lah tu. Masuk ke sini, dalam perut kita, usus kecil, usus besar, pundi kencing, semua najis tu. Macam mana dia batin? Adakah dimaafkan? Dia bukan dimaafkan. Sebab dia batin, maka tak kira lah. Kalau tidak, macam mana nak semayang? Memang tak boleh semayang lah. Sebab tak boleh ada najis kat badan. Yang zahir saja. Dan yang zahir, yang batin tak ada masalah. Yang batin tak ada masalah. Dan batin bernajis pun tak ada masalah. Sebab memang batin kita tak boleh kita nak bagi suci. Tak boleh, mesti ada najis. Sama ada darah itu najis ataupun memang najis tai. Memang ada najis, air kencing dan sebagainya dalam najis. Jadi kita ni kalau kita masuk tasawuf sikit ni pekah dia masuk tasawuf baru dia ngam. Kalau fiqah aja tak masuk tasawuf, dia tak pengam. Masuk tasawuf sikit. Jadi kita kena perhati. Kita ni sentiasa bawa najis. Tu sahur tu. Kita sentiasa bawa najis. Kita sentiasa bawa darah, iaitu najis. Kita sentiasa bawa satu tong yang Nabi kata seburuk-buruk bekas. Seburuk-buruk tong adalah perut yang diisi dengan makanan halal. Nabi kata seburuk-buruk bekas adalah perut yang diisi dengan makanan halal. Kalau makanan haram memang awal-awal lagi dah out.
Ini perut diisi dengan makanan halal, penuh aja isi. Itu adalah seburuk-buruk bekas. Tapi tak berdosa. Seburuk-buruk bekas. Sebab tu saya kata masuk tasawuf sikit ni. Jadi, dan bila banyaknya masuk makanan dalam perut, automatik banyaklah, besarlah usus besar. Usus besar tu besar, penuh dengan najis. Tunggu turn untuk keluar. Penuh aja, tolak, keluar. Tolak. Usus besar sentiasa penuh. Tunggu masa untuk keluar. Dan maknanya kita sentiasa bawa lah tong najis tadi, bekas najis kita dalam perut ni, dalam usus kita, dalam perut lah kita panggil. Sentiasa bawa, kulu kili. Dan bila keluar kita geli. Yang kita geli tu, kita lah tu. Kita geli tu, kita lah kita dah bawa kulu kili. Dah duduk dengan kita, tidur dengan kita, peluk kita. Tu lah, najis lah. Tiba-tiba dia keluar, kita rasa najis pula. Sebenarnya yang kita rasa najis tu, itulah kita. Yang kita bawa ke hulu kilir. Ke hulu kilir kita bawa. Besar mana pangkat kita sekalipun, kita bawa juga. Dia tak ada. Dia pangkat besar. Dia tak bawa. Orang lain bawa kan. Tak ada. Dia bawa. Dia panggil pencacai. Pengangkut tong najis. Kita semua pencacai. Kita semua. Besar mana pangkat kita, tinggi mana pelajaran kita, banyak mana duit kita, rumah kita besar mana, tanah kita besar mana, kita semua duk tanggung tong tai. Duk tanggung. Okey, kita dah faham. Itulah status kita, martabat kita. Bila berhadapan dengan Allah, kita tu aja martabat kita. Sentiasa bawa najis ke hulu kilir. Kita tengok orang bawa najis kat luar pun kita rasa macam tak berapa nak seronok. Yang apa, stoma bag yang gantung kat luar, tak berapa rasa nak seronok duduk lama-lama kan dia. Sebab sentiasa teringat air kencing atau najis yang duk keluar kat tepi perut yang duk keluar. Tu rasa semacam je. Kita lah tu. Cuma kita tak perasan sebab Allah letak kat dalam. Okey, kita dah tahu dah status kita, martabat kita tahap tu aja. Okey. Kita kena pikul tong tai, kena bawa kulu kilir najis tu. Bukan sekadar kita pikul aja. Kita kena cakap, kena dengar cakap dia. Kena dengar cakap tai. Sebab tai kita ni komander besar. Tak kira lah waktu rehat, waktu kita tidur, waktu kita kerja, waktu kita makan, waktu kita tengah cakap dengan Perdana Menteri sekali pun. Bukan senang nak jumpa. Tak kira lah. Kalau najis tadi arahkan kita, dia kata aku nak keluar sekarang, kita tinggal PM tak PM, kita tinggal. Apa sal pula dia ni nak jumpa punya lah appointment berbulan-bulan. Tiba-tiba baru nak cakap aja, komander besar kita kata I want to go out now, as soon as possible. ASAP, sekarang. Kita tinggal siapa yang kat depan kita. Kita tengah tidur, rumah kita kejut, suruh bangun, tak bangun. Anak kejut, tak bangun. Siapa lagi kejut tu? Tok Bilal kejut, hayya 'alas salah, tak bangun. Tak dengar. Tapi bila komander besar kita kata aku sikit lagi ni, hujung lah ni, berlompat kita akan bangun. Kita dengar cakap dia. Teruknya kita ni, hayya 'alas salah, bila Allah panggil semayang, lek. Kita dengar cakap tayyib lagi daripada dengar cakap pencipta kita. Tu martabat kita tu, martabat kita. Kalau dia marah, sebab kita tahu, kalau dia marah, berterabur. Berterabur kalau dia marah. Menyusahkan kita nanti. Sebab tu kita akan follow. Malah, bukan kita je kena follow. Cakap yang kita duk tanggung kulu kilir ni, yang kita geli ni, bukan kita je kena patuh. Malah orang lain pun kena patuh. Kenapa pula orang lain kena patuh? Orang lain dia punya komander. Tak. Walaupun orang lain pun kena patuh, kita punya komander. Besarnya komander kita ni. Asal pula orang lain kena patuh? Contoh, dalam bas. Dia bawa bas, driver. Dia duduk kat belakang. Tengok-tengok toilet rosak kat belakang. Bas express. Nak berhenti kat R&R lagi 2 jam. Dia pun kata, bang, tak tahan bang. Saya rasa bang, 5 minit lagi berterabur dalam bas ni bang. Driver yang tak ada kena-mengena ni, kena ikut juga. Cuba tak ikut. Cuba tak dengar. Tak dengar cakap taik tu. Memang satu bas.
Berhenti kan? Berhenti, tak sampai R&R, berhenti turun. Sekarang juga driver ataupun orang lain yang tak ada kena-mengena pun kena dengar cakap najis itu. Yang kita bawa kulu hilir. Dapat kita faham kat sini, cara untuk buang perasaan takabur, besar diri kita ni, kita kena ingat kita pencacai. Duk tanggung tong najis, bawa kulu hilir. Pergi mana pun kita akan bawa dia, malah kita kena dengar cakap dia. Malah kadang-kadang untuk rendahkan diri kita, kadang-kadang Allah panggil pun kita lambat-lambat, tapi tahi panggil kita dengan segera melompat bangun masuk dalam toilet. Tu tasawuf sikit sikit je. Okey, tu satu. Pada tubuhnya, tubuh selesai. Dan kainnya dan tempatnya. Dua lagi, kain dan tempat. Kain tu maksud pakaian. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa rabbaka fakabbir tu ulama menjelaskan semayang lah. Agungkan Tuhanmu, Allahu Akbar. Jadi wahai orang berselimut, bangun, beri peringatan, agungkan Tuhanmu dengan masuk sembahyang. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu sucikanlah. Kat situ hujah mengatakan ketika kita sembahyang, pakaian pun kena suci, bukan badan saja. Bukan badan saja, pakaian pun kena suci juga daripada najis. Sebab wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu sucikanlah. Apa maksud pakaian? Pakaian maksud apa yang kita pakai ataupun apa yang kita tanggung walaupun kita tak pakai. Pakaian yang biasa, kalau jubah pakai jubah lah. Kalau seluar, dalam jubah tu ada seluar. Kalau kain lah pakaian kita. Ataupun kita tak pakai. Contohnya ridak kita tak pakai, kita letak. Sama lah juga pakaian dia panggil. Kalau serban tak macam ni ke, dia tak panggil pakai. Dia tak panggil pakai, dia panggil letak. Tapi maksudnya pakai jugalah, pakaian lah. Termasuklah hukum tak boleh ada najis dekat pakaian, dan dekat, kita tak kata pakaian yang kita letak, tapi kita panggil pakaian juga, tak boleh juga. Tak boleh. Dan takut-takut orang kata pakaian ni bukan pakaian, ni letak je, jadi tak apalah ada najis. Tak boleh. Dikira pakaian juga. Ataupun pakaian yang tak diperlukan, ataupun sesuatu yang tak diperlukan, dia dipanggil pakaian juga. Contohnya jaket, dah pakai elok-elok dah kat dalam. Maknanya kalau pakai dekat elok dah, sembahyang pun sah. Ambil jaket baru satu lagi. Jaket tu tak diperlukan pun. Okay. Jaket tu pun tak boleh ada najis juga. Tak boleh ada najis juga. Jadi pakaian tu maksud yang kita pakai, ataupun yang kita tak pakai tapi kita letak, ataupun dia tak diperlukan pun tapi kita pakai juga. Semua tu tak boleh ada najis kat situ. Tak boleh ada najis. Selendang ke, tak boleh ada najis. Mesti suci, tak boleh ada najis. Jadi ada macam contohnya macam songkok. Dia tak berapa sesuai bawa semayang. Kita tak kata tak sah, tak berapa sesuai. Sebab songkok tak boleh basuh. Bila tak boleh basuh, kita duduk gitu aja kan. Lepas tu geng-geng songkok ni memang tak boleh pakai lah. Pakai piah lah, pakai piah. Sebab songkok tak boleh basuh. Kalau kita jenis pakai songkok, sengit pula tu. Songkok, bila kita keluar pakai songkok, okey. Walaupun ada tai cicak yang telah kita buat, asal ada tai cicak, pakai benda beruh tu je. Tapi tak boleh, dia kena basuh. Kita keluar, tak ada masalah. Bila nak semayang, takkan kita buang songkok? Itu yang masalah dia. Jadi songkok tak praktikal untuk pakai ketika semayang. Tapi bukan kata tak sah. Sebab nak jaga. Satu lagi kot yang dry cleaning pun sama juga, tak praktikal sebab tak boleh basuh. Jadi kalau ada apa-apa kat situ, mudah untuk ada najis. Macam mana pun kita tak menolak kalau orang pakai, kita tak boleh kata dia tak sah. Sebab mana kita nampak najis tu, cuma tak cantik, tak praktikal dari segi kebersihan, sebab tak boleh basuh. Dry cleaning tu dia basuh dengan buih ya. Jadi dia kena basuh dengan air mutlak, tak boleh juga. Itu dari segi kain, pakaian. Satu lagi dari segi tempat. Dari tempat ni kita baca kat sini. Maka tiada sah semayang, tak sah semayang serta
Tiada sah sembahyang serta. Maksudnya tak sah sembahyang jika ada serta, berserta sesuatu daripadanya, sesuatu mana-mana najis tadi, tak sah. Kalau ada dekat badan, sama ada dekat badan atau dekat pakaian ada najis, tak sah. Atau ia menanggung, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, pun tak sah juga. Sebab kita dah tahu baju, badan tak boleh ada najis, pakaian tak boleh ada najis. Dah selesai dah. Macam mana kalau dia tak ada najis kat dia, tapi dia ada berhubung dengan najis? Dia berhubung. Dia bagi contoh macam mana masuk berhubung. Seperti, ini rare punya, memang rare punya contoh. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat, menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Contohnya anjing dia kata, dan lainnya. Tali dia tanggung. Boleh kata tanggung tu maksud ambil tali letak atas bahu, tapi tak ikat, dia panggil tanggung tu. Maksud tanggung juga ikat kat tangan, ikat dekat kaki, tu dia panggil tanggung. Letak ataupun ikat, tu dia panggil tanggung. Tanggung apa? Tanggung tali. Tali tu pula terikat dekat anjing, mesti terikat. Dekat kita tak semestinya terikat. Dekat kita sama ada letak tali tu, letak saja, ataupun terikat. Dekat anjing tu mesti terikat. Kalau dekat anjing tu sekadar letak, tak termasuk dalam ini cerita. Setakat letak ataupun dia pijak ke, tak kira. Macam mana? Dia mesti terikat anjing tu. Anjing tu terikat, kemudian dia pun ikat ataupun dia pun letak. Dia pun menanggung. Maka sembahyang dia tak sah. Memang kita takkan nak apa benda nak ikat anjing ni. Kita mungkin tak tahu. Bela anjing ni macam-macam alasan. Yang tak boleh bela anjing sebab nak buat pet. Nak buat letak dalam rumah, nak sayang-sayang, tak boleh. Kucing boleh lah. Tapi selain daripada tu, anjing ni banyak guna yang lain. Antaranya dipanggil anjing untuk jaga kebun. Anjing untuk kawal kambing, biri-biri banyak. Dia 100 ekor tu, 2 ekor 3 ekor anjing, kita 10 orang tak boleh nak kontrol lagi 100 ekor kambing. Dia pandai, dia ada, itu guna dia. Anjing pula boleh jaga rumah. Anjing juga boleh muallamah, jadikan dia pemburu. Boy, go, catch. Dia pun gigit binatang yang kita suruh, kijang ke, ayam hutan ke kan, dia buat datang kat kita. Kita tengok duduk menggelepar, dia panggil hayah mustaqirrah, masih lagi kuat, kaki kita wajib ambil, wajib sembelih. Tapi kalau anjing tu bawa, dah lembik lah, kita angkat tangan, 1 2, angkat dia 3, jangan ting, itu lain. 3, game over. Tapi ada lagi macam nyawa ikan lah, ada lagi macam kelik gitu, dia panggil hayah masbuh. Waktu tu tak payah sembelih, makan aja. Siapa sembelih? Anjing tu sembelih dengan gigi dia, umpama gitu lah, boleh makan. Anjing muallamah. Berapa syarat lah? Syaratnya kita kena suruh dia, go, pergi, tangkap. Kalau kita dengan lepak-lepak, dia pergi, tak boleh. Dia bawa datang, tak boleh. Tu makanan dia. Kita kena suruh dan dia pergi. Dia pergi dan dia bawa datang. Walaupun tak sembelih, itu kira sembelih. Kita jarang buat tu. Jadi banyak kegunaan anjing tadi. Yang tak boleh buat pet aja. Buat pet masuk dalam rumah. Jibril nak turun wahyu, nak jumpa Nabi, tak masuk rumah Nabi. Nabi tunggu, rupanya ada anjing kat bawah katil. Nabi tak perasan. Macam mana rumah Nabi waktu tu, wallahualam, terbuka ke apa ke. Patut apa rupanya. Maknanya malaikat rahmat tak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Tapi malaikat maut masuk. Risaulah. Malaikat maut masuk, malaikat rahmat je tak masuk. Jadi sebab tu tak boleh buat pet, tak boleh buat haiwan peliharaan. Dan patut pula kena tangan nak main basuh air tanah lagi. Macam-macam. Boleh jadi was-was lagi. Macam-macam, menyusahkan. Tapi kalau letak kat luar rumah atas alasan tadi, boleh. Tak ada masalah anjing ni. Nak suruh dia cari dadah kan, polis kan, power hidung tu. Dia boleh tahu dadah-dadah ni yang dia bau baju orang ni, dah bau peluh orang ni, dia pergi cari. Memang bau. Boleh. Banyak kegunaan dia. Jadi bila macam tu,
Balik banyak kegunaannya, dia nak semayang. Dia orang Islam, dia nak semayang. Macam mana? Itu yang kata ikat kat kaki tu. Takkan tiba-tiba je cari anjing liar, ikat kaki semayang. Apa kerja gitu? Sebab tu ada sebab bagi contoh tu. Maka jika dekat kaki anjing tu ikat, takut dia lari. Dan kat kaki kita pun kita ikat. Tali tu sebab takut dia lari, nak tambat. Maka tak sah semayang. Dengan syarat kita boleh gerakkan dia. Dia tu kalau kita tarik tu dia boleh bergerak. Anjing tu lah. Macam tu juga beruk ke sama. Beruk yang panjat pokok kelapa tu. Kita nak semayang, kita nak tambat tak jumpa tempat ke apa, kita tambat dekat kaki kita. Tak boleh juga. Jika beruk tu ada najis kat dia. Kalau tak ada najis tak apa. Ada najis kat dia. Sebab kalau kita tarik tu, beruk tu akan follow sekali. Macam tu juga sampan. Sampan kecil. Kenapa nak cari tempat ikat tak jumpa? Nak semayang ni. Nak semayang atas sampan, jawabnya gini ya. Atas bot besar tak apa. Jadi turun ke darat. Nak tambat mana ni? Nak ikat mana? Tak ada. Jadi sampan kecil Jadi dia pergi ikat kat kaki. Dalam sampan tu ada najis. Tak kisahlah ada darah ke, darah ayam ke, darah ikan ke, yang dia duduk siang-siang ikan ke apa, ada najis dalam tu. Mana kalau dia tarik tali tu, sampan tu akan bergerak sekali kan. Maka tak boleh ikat. Tak boleh ikat kat kaki dia. Tak sah semayang. Kecuali kapal besar. Kat pelabuhan tu. Pelabuhan Kuantan tu. Boleh masuk kalau nak tahu kat situ. So, besar. Dia pergi ambil apa yang tali yang besar, saya nak sebut tak reti, ambil, tarik, ikat kaki dia. Dalam kapal tu macam-macam ada, najis tak najis, darah lah, tai orang semua ada dalam kapal tu. Dia semayang dalam keadaan kaki dia terikat dengan tali kat kaki dia. Sah semayang. Sebab apa? Dia tak boleh tarik kapal tu. Walaupun terikat dia tak boleh tarik. Tak boleh gerakkan. Yang tadi beruk anjing, sampan apa bot kecil-kecil tu boleh tarik lagi, boleh gerak lagi. Itu maksud cerita pasal menanggung akan tali yang terikat umpama anjing. Kena apa hal pula tiba-tiba nak tiba-tiba nak ikat anjing kat kaki. Itulah dia. Sebab anjing tu walaupun tak ada najis dekat dia, tak sah dah. Sebab anjing tu dah najis. Anjing itu pun telah najis, iaitu mughallazah. Tapi kalau beruk, kucing, yang lain-lain lah, yang bukan najis, bukan mughallazah, kalau ada najis dekat dia, baru tak sah. Kalau tak ada najis, boleh. Contohnya kucing kita dah mandi elok-elok, ikat kaki dia, ikat leher dia ke, ikatkan dekat kaki kita, semayang, sah. Sebab tak ada najis dekat dia, kat zahir dia. Itu sikit. Apa lagi ya? Kita kiaskan pula sekarang dekat kita. Tali tu kita katalah wire apa? Wire imam, wire mic. Kiaskanlah. Sebab tu ulama dulu dia bagi contoh, kita rasa apa benda contoh. Sebenarnya boleh je kita kias. Kita pakai baju, okey, itu pakaian. Kemudian badan. Itu pertama. Dua kena suci. Tali yang kita ikat dekat leher ni, dekat sini, kat baju ikat. Macam mana? Kiaskanlah. Pergi ke power amp. Power amp besar tu lah. Power amp. Dekat atas power amp tu ada tai cicak. Sama lah. Boleh tak? Ada sah tak semayang? Sah. Sebab dia tu benda tu melekat. Mana boleh? Dia masuk wire tu dalam dinding. Dekat dinding tu penuh tai cicak. Boleh tak? Mana kita boleh gerak kan? Macam kapal besar tadi. Maka tak ada masalah. Tapi kalau dekat wire tu ada. Dekat wire tu sendiri ada. Wire tu. Tak boleh. Kat wire tu. Sebab kita gerak, wire tu bergerak. Jadi, tak payahlah. Bukannya setiap kali nak sembahyang, perhati wire. Pegang, letak kat sini, betul perhati wire. Tak perlu. Kalau ada, nampak, tak sah. Tak sah. Sebab ada dekat dia punya wire tu. Itu maksud dia. Tu kata kadang-kadang kita tak perlu dah nak buat kajian hukum ni boleh ke tak boleh. Tak perlu lah sebenarnya. Para ulama betapa fakihnya mereka, sehingga kan mereka dah buat contoh macam-macam. Kita cuma kiaskan aja. Tak perlu mari kita berkumpul ramai-ramai, apakah hukum ni gini. Tak payah, ulama dah bagi. Cuma kita kena cari dalam kitab-kitab ulama yang mana yang boleh kita kiaskan. Mana yang boleh kita kiaskan. Macam masuk jarum untuk masuk air tu kan, ada jarum, masa dia tak masuk air dia buang kan, ada tinggal benda tu drip dia panggil benda tu
Kan? Yang masuk tu kan tinggal. Jadi masalahnya jarum tu telah masuk dalam badan. Lepas tu ada pula kepala dia sikit. Dia nak sembahyang, ambil wuduk, boleh tak? Nak perlu kumpul ramai-ramai untuk tahu boleh ke tak? Tak payah, ulama dah bahas lama dah. Apa dia? Dia tak cakap jarum, dia cakap duri. Jika duri masuk ke dalam badan, jika ambil wuduk, kadang-kadang sah, kadang-kadang tak sah. Yang sah macam mana? Nampak, tahu ada. Kepala dia tak ada, tak nampak kepala dia, halus sangat kepala duri. Ataupun kepala besar pun dah masuk sampai ke dalam, maknanya hilang kepala dia, tapi nampaklah duri tadi, selumbar ke masuk. Maka ambil wuduk tak payah buang, sah walaupun sakit. Tapi kalau dia meninggalkan kepala, yang mana kalau kita cabut, fikir-fikir, anggar-anggar je, cabut dia jadi lubang kejap, nampak ada lubang sebab cabut, maka dia panggil besar. Waktu tu kalau dia ambil wuduk tak sah, dia kena cabut. Jadi maknanya kalau ada duri kat badan, yang mana kalau duri tu kita cabut, tak ada kesan, tak nampak kesan, tak payah cabut pun tak apa, sah ambil wuduk. Tapi kalau kita cabut, kita anggarkan je lah, kita anggar kalau cabut ada lubang ni, sebab besar juga, ada lubang ni, ada lubang, mungkin 2-3 hari baru hilang lubang, sehari baru hilang lubang tu, maka dia wajib cabut untuk sah wuduk. Kalau tidak, tak sah wuduk. Dia wajib cabut, ataupun dia wajib tekan masuk sampai dalam sini sampai dia tutup, tutup balik, boleh juga. Tapi kalau menanah tanggung sendiri. Cuma boleh sembahyang, tolak dah hilang, ambil wuduk sah. Tapi kalau selagi ada kepala, yang mana kepala tu kalau kita cabut meninggalkan bekas lubang, maka tak sah wuduk itu. Jadi senang jawab lah Badrib tadi, besar mana? Kan ada jarum halus, ada jarum besar kan. Jadi dia masuk tinggal di situ, sah tak wuduk? Kias lah. Boleh kias je. Saya nak bagi tahu, ulama dulu buat masalah-masalah macam ni bukannya sebab dia tak reti ke apa, tak. Ada guna untuk kita kalau kita reti fikir, kalau kita pandai berfikir. Okey. Menanggung. Ikat anak. Anak tu buah sangat. Kaki mak biasa mak lah. Ayah tak peduli kat anak. Kamu ibu ikat kat kaki dia, anak ikat kat anak. Sebab anak tu buah takut turun tangga ke apa ke, ikat. Jadi taklah lagi jauh sangat. Okey, sah sembahyang. Sama, kiaslah macam kapal besar, kapal kecil tadi. Kapal besar, perahu kecil tadi. Kita gerak, bolehlah gerak anak. Bergerak anak tu. Maka kita umpamakan kapal kecil atau perahu kecil. Okey, jika ada najis kat anak tu, sembahyang tak sah. Najis macam mana? Jika ada najis, dia pakai diapers, dalam tu dia dah kencing berak, ada najis, maka tak sah sembahyang mak, sebab ikat kat kaki. Kalau dia tak ada najis kat badan dia, sah. Maksudnya lepas mandi, ikat cepat-cepat, sembahyang cepat-cepat. Anak buah ada, saya pernah tengok 2-3 kali juga, dia ikat anak dia, dia ikat kaki je, sebab anak tu hyper, dia ikat kat kaki dia. Itu kalau kanak-kanak ataupun bayi perempuan, jika dia buang air apa semua, tak sah kalau ikat. Kalau dah mandikan dia, pakai dia bersih-bersih, ikat, sah. Tu perlu kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki pun sama. Kanak-kanak lelaki, basuh dia elok semua. Bukan, kanak-kanak beza. Kanak-kanak lelaki, maksud baby lelaki, sunat ke tak? Majoriti di kita Nusantara tak sunat. Negara Arab 7 hari ke-7, kadang-kadang hari ke-8 surah potong. Sekali dengan akikah dia buat. Akikah sekali, potong sekali, cukur, semua sekali. Tahnik tak tahnik semua sekaligus. Maka kat situ tak ada masalah. Samalah hukum macam perempuan tadi, iaitu kalau ada najis kat badan dia buang air apa semua, tak sah yang ikat kaki tadi. Kalau dia dah mandi-mandikan sah. Tapi kalau di Nusantara tak gitu. Umur 12 tahun baru sunat. Macam mana tu dia nak sembahyang kecil-kecil? Tak tahulah. Jadi bila dia tak sunat, dia ada kulub ni, kulfah, yang mana itu adalah najis. Dia sentiasa bawa najis juga secara zahirnya. Maka kalau ikat kat baby macam tadi, ataupun kanak-kanak budak-budak tadi macam tu, maka tak sah juga sembahyang. Sebab walaupun dah mandi kan, kecuali dia cuci sungguh-sungguh, tak tahulah cuci macam mana. Macam mana dia nak cuci? Hilangkan semua kulub, panggil kulub yang putih tu najis.
itu najis. Jadi kalau dia tak sunat lagi ya. Kalau tidak tak sah juga. Jadi hati-hatilah yang nak dukung anak kita ke semayang. Tengok hadis Nabi ada dukung anak. Jangan main ambil macam tu je. Masuk hukum pekah lu, masuk lagi mesin pekah lu. Masuk hadis tadi dalam mesin pekah. Baru dia keluar hasil. Dia tak boleh main ambil terus daripada hadis. Kadang-kadang ada bab-bab lain yang kita tak perasan. Jadi kalau kita nak dukung anak tu pula lelaki, tak sunat lagi, dukung, tak sah semayang. Kan pegang anak kan, Nabi pegang lah Sayyidina Hasan Husin duduk atas Nabi lah apa semua sunat umur 7 hari. Ini umur 7 tahun duduk atas, dia pun sujud tak apalah. Nabi pun cucu duduk tu lama, padahal batal lama lah. Sebab ada benda tu, ada najis tu. Dukung ke kalau tawaf tu, tengok bawa tawaf bawa baby yang tak sunat lagi, yang lelaki. Yang perempuan senang je, basuh no problem. Laki ni hati-hati agak situ. Kadang-kadang kita kalau anak-anak tu bersandar tak ada masalah. Kalau macam ni ibu ke mak ayah berdiri, budak tu penuh najis dalam diaper dia, ataupun tak sunat lagi sebagainya, duduk gini. Ni tak apa, ni dia berdiri sebelah, menyandar, tak apa. Yang tak nak dia naik atas tu, dia naik atas bahu, duduk kadar tamak ninah, lebih kurang 1-2 saat lah, 2 saat lah duduk atas bahu. Batas semayang sebab najis tadi, menanggung najis. Kalau kain orang perempuan, kain telekung panjang kan ke bawah, dia pijak atas tu, dia pijak atas kain tu, kain semayang, kain telekung tu, kadar tamak ninah lebih kurang 2 saat ke atas, batas semayang. Tarik dengan segera, kalau tidak batal. Tak nak tarik tak apa lah, batal. Tak dosa batal, semayang balik je lah, sebab menanggung najis. Apa lagi? Rasa tak ada apa dah. Okey, kalau dia pijak, yang ini tak batal. Contohnya, ibu tadi kan terikat kaki kan, anak buah tadi, dia bukan ikat kaki, dia pijak. Tak ada masalah. Tak ada masalah maksud sah. Dia pijak tak apa, dia tak boleh ikat dekat kaki dia. Kalau anjing tadi pun sama. Kalau pijak tali tu tak apa, tapi masa sujud habis sujud tu keluar, tapi cuma nak bagi tahu hukum. Dia pijak, anjing tu tak boleh lari, tak ada masalah, sebab dia pijak bawah tak kaki. Anak dia buah sangat, dia pijak tali tu, tak ikat. Anak tu ikat, tapi dia tu tak ikat, dia pijak, no problem. Cuma fikirlah masa sujud nak buat macam mana. Okay? Sebab dia pijak ke bawah, dia tak kira. Dia seumpama kita pijak atas ni kapet, bawah kapet ada simen, bawah simen ada najis, ada tai. Dia seumpama gitu. Jadi tak ada masalah. Semua ni bersambung dengan najis kita ni kan, tak ada masalah. Okey, nak habiskan 5 minit je lagi. Boleh baca. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya. Tak ada masalah, berbetulan. Contohnya najis duduk bawah perut, sejadah dia bawah perut ni, tapi tak kena baju dia dekat najis tu, tapi tu ada tu, bau lagi, no problem. Najis ada kat sini, dia sujud najis kat sini ni, atas sejadah, no problem. Itu panggil berbetulan. Ataupun dia sujud bawah perut dia ni, baju dia pun tak sampai melerik ke bawah, jadi betul-betul dekat bawah pusat dia tu, kat bawah tu lah, kat lantai tu lah ada najis, dia panggil berbetulan, no problem. Dia sujud macam ni, kepala macam ni, hidung semua ni, kat sini ada najis. Pandai dia ambil tempat tengah-tengah, ni najis, tahi penuh ni, sah, dia panggil berbetulan. Janji jangan kena. Dia sujud kat depan dia, tahi, no problem. Janji jangan sentuh, tu maksud berbetulan. Ataupun dia berdiri, orang dulu cerita, kalau macam ada tempat orang rehat-rehat dekat tempat sawah padi ke apa kan, tempat rehat ataupun tempat tunggu durian ke apa, kalau banyak burung duduk berak kat atas atap, dia pula tak buat tinggi-tinggi, alah sekadar nak rehat-rehat je, dia buat rendah, lebih kurang sejengkal aja, tak sampai sejengkal je silap daripada atap. Dia nak semayang, betul-betul kat atas tu tahi, no problem. Dia panggil berbetulan juga. Janji jangan sentuh. Okay, habis. Dan dimaafkan tempat istinja. Dan saya nak habiskan ni sampai ke masalah ke-7 kan? Yang ke-7. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu, dengan batu. Dimaafkan tempat istinja dengan batu. Saya dah sebut banyak kali, saya sebut laju-laju je lah. Apabila kita buang yang kecil, buang yang besar, tak wajib basuh dengan air. Tak wajib. Kita diberi pilihan. Syarak memberi 2 pilihan, iaitu tak nak basuh, bunyi pelik sikit lah, tak nak basuh dan basuh.
Afdal basuh dengan air. Tapi tak nak basuh pun boleh. Lepas buang air kecil, buang air besar. Syaratnya dia kena pakai batu ataupun tisu ataupun seumpama dia yang kesat. Buang air besar contohnya, tak nak pakai air. Air ada, tak nak pakai. No problem. Jadi macam mana? Ambil tisu, ambil batu. Kalau dulu batu lah. Nabi pernah suruh sahabat ambil batu 3 biji. Ambil, letak dekat tempat keluar najis tu. Belen-belen baki-baki dia tu, ambil sapu. Kalau tisu ambil tisu lagi senang sebenarnya. Kalau sekarang buat macam ni. Ni. Macam tu. Jangan keluar daripada halaqah, safhah. Jangan keluar daripada selain daripada tempat yang berkerimput tu. Jangan keluar. Okey. Macam tu je. 1, 2 macam tu. Jangan sampai kena belah-belah kiri, belah-belah download semua kena sampai kena betih. Tak boleh buat apa dah. Wajib pakai air. Okey. Sekali buat keluar je ni. Ada kesan. Letak, ambil yang kedua. Buat sekali lagi. Ada kesan, wajib ambil yang ketiga. Tak ada kesan dah yang ketiga, maka cukup. Tak payah basuh, terus ambil wuduk, sila semayang. Okey. Habis tu kan ada yang kita panggil, dia dah hilang tapi mesti ada kesan-kesan ataupun bau kan. Yang mana kesan tadi tak boleh hilang, melainkan dengan air je boleh hilang. Okey, itu dia panggil dimaafkan tempat istinja tu dengan umpama batu. Okey, kalau pertama ada, kali kedua dah tak ada dah. Sikit sangat najis tu. Kali kedua dah tak ada, wajib juga kali ketiga. Sebab dia minimum 3 kali. Kalau kali ketiga ada, wajib kali keempat. Kali keempat ada, wajib kali kelima. Kali kelima ada lagi. Oh, apa ni nama? Grip tak apa grip ke ni? Kali keenam, wajib kali keenam. Kali keenam ada, wajib kali ketujuh. Kali ketujuh ada, pakai air lah. Macam tu lah kita kata. Wajib kali ke-8. Kali ke-8 dah tak ada, sunat kali ke-9 ganjil. Tak wajib sebab dah tak ada. Dan kemudian boleh ambil wuduk dan boleh semayang tanpa basuh berak. Macam tu lah, uduh-uduh kata gitu. Sebab dia beri pilihan, option. Dia berbeza dengan tayamum. Tayamum kalau ada air, tak boleh pakai debu, tak sah semayang. Tayamum dia bukan option. Dia mesti, mandatory. Mesti. Tak ada air, baru boleh debu. Ada air, tak boleh pakai debu. Tapi istinja, buang air kecil, buang air besar, tak wajib pakai air. Sunat, afdal pakai air. Walaupun air berlambak, boleh je tak nak pakai air. Okey, dia panggil pilihan. Jadi dengan umpama batu. Okey, bila ada baki, bukan baki najis. Kalau baki najis kan wajib habis kan. Cuma macam bau dia, rasa belengah dia. Macam mana nak hilang tu? Mesti dengan air. Kalau tak pakai air memang tak hilang benda tu. Ada kan tu? Ada. Dimaafkan. Tu lah, dimaafkan tempat istinja. Ketika semayang je maaf. Kalau dia pijak kaki orang tengah semayang, tak maaf, batal semayang orang tu. Dia rapat kaki ni, dia pijak kaki orang sebelah tu. Dia tak usah berak. Macam tu lah udur kata. Batal lah orang semayang. Dia kena bagi tahu, minta maaf aku terpijak kaki kau. Tapi kalau 1 saat dia maaf macam tu. Dia kadar tamak ni nah. 2 saat. 1, 2. Batal. Dia kadar tamak ni nah. Tak batal. Cepat-cepat kan. Dia terpijak dah rapat sangat, dia terpijak. Dah lah bau pelik kawan ni, kata bau apa ni. Tak jelas. Dia kadar pula lama tu. Dia kena cakap, minta maaf, semayang kau batal. Aku tak basuh berak tadi. Nak try. Aku terpijak kaki tadi lebih kadar tamak ni nah 2 saat. Kena semayang balik lah. Lepas tu nak gaduh-gaduh hal benda tu. Tapi wajib bagi tahu. Dia hanya dimaafkan dekat tuan punya punggung saja. Orang lain tak maaf. Okay? Dan kalau dia masuk dalam bathtub, buah air masuk dalam tu, semua air muntah najis. Sebab kurang 2 kolah. Kalau dia masuk kolah masjid, baru boleh yang lebih 2 kolah. Baru boleh dengan maksud tak memuntah najiskan air tu mutlak. Sebab air tu lebih 2 kolah. Tu sikit berkaitan dengan tu. Dan sedikit darah. Saya sebut tadi sedikit darah dimaafkan jika lebih kurang daripada 10% kan. Dan tahi lalat. Tahi lalat ni bukan tahi lalat ni. Tahi lalat betul, tahi lalat. Real lalat berak. Ataupun kencing lalat. Maaf sebab tak nampak pun. Siapa pernah tengok tahi lalat? Nah, yang kita tengok renga dia punya telur. Pernah tengok? Tahi lalat tak pernah. Kedai lalat pun tak pernah tengok tahi dia. Padahal kedai lalat banyak lalat. Dimaaf. Dan bila sebut tahi lalat, katalah tahi kelkatu, air kencing kelkatu, tahi nyamuk, kalau ada lah air kencing nyamuk sebagainya, memang maaf, memang kita tak nampak, maaf. Dan tanah jalan raya yang najis. Jalan raya tu kita tahu ada anjing, ada babi, ada orang dulu gini di jalan raya tu, bila kering dia berdebu. Kita lalu dengan motor, memang kena. Kita tahu memang najis debu tu. Dimaaf. Dan darah tuma. Yang darah bila sebut tuma,
kutu anjing, darah tumar kutu anjing yang kecil, binatang kecil-kecil tu ada darah dia, kita picit ke, maaf sebab sikit, darah bisul dan nanah dan danur dan air kuman, semua tu najis. Bisul adalah darah yang rosak. Darah bisul adalah ataupun nanah adalah darah yang rosak, dia asal pada darah. Maka Allah, saya ada kelah ni. Maka dia adalah najis. Tapi kalau sikit, maaf, sikit. Danur ni lebih kurang tu lah, air cecair air yang ataupun air kuman yang ada bau putih tapi ada bau tu kan. Air yang kalau kena panas dia menggelembung lama dia ada bau-bau tu, bertukar kuning-kuning sikit, tu dia panggil air danur lah kita panggil. Sikit maaf, banyak tak maaf. Dan jikalau sembahyang itu dengan najis yang tiada dimaaf, tiba-tiba sembahyang dia ada najis yang tak maaf, dia sembahyang dah daripadanya dengan tiada mengetahui akan dia, atau dengan lupa, dia tak tahu ada, dia sedar selepas sembahyang, ataupun dia lupa, dia sedar lepas sembahyang, kemudian teringat lepas sembahyang, baru teringat, niscaya wajib mengulangi akan dia, wajib qada. Wajib qada sembahyang sebab dah tahu dah. Wallahu alam. Yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata, tak boleh bercakap. Kalau bercakap tak sah sembahyang. Dan termasuk kita akan bincang nanti, termasuk juga kalau bercakap tu, adakah termasuk dalam bercakap batuk, berdehem? Kalau termasuk dalam bercakap, batal sembahyang. Tapi nantilah kita bincang. Yang ketujuh, sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.